A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesihatan yang baik kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama lagi dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 5 dalam bidan ibadah siri yang kedua. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala proses pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid sama-sama menadah tangan, kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang baru kita baca sebentar tadi menjadi asbab semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan dan memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan menyambung proses pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan solat berjamaah membentuk kekuatan ummah. Yang mana pada sebelum ini kita sudah mempelajari berkenaan dengan pengertian solat berjamaah, syarat sah dan sebagainya. Baiklah, pada hari ini murid-murid kita akan sambung lagi proses pembelajaran tersebut. Marilah sama-sama kita melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pada pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menyatakan syarat-syarat sah solat berjamaah. Yang kedua, menunjukkan kedudukan makmum dalam solat berjamaah. Yang ketiga, menyatakan pengertian makmum muafiq dan makmum masbuk. Jadi, ketiga-tiga objektif pembelajaran ini kita akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan murid-murid dapat menguasainya di akhir pembelajaran nanti. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat syarat-syarat sah solat berjamaah. Yang pertama, perbuatan zahir imam dan makmum mestilah sama. Yang kedua, makmum mengikut imam. Takbir mestilah terkemudian daripada takbir imam. Perbuatan lain, makmum tidak boleh mendahului imam melebihi 2 rukun tanpa keuzuran. Yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Yang keempat, makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat tanpa berpisah. Sebagai contoh, imam dan makmum tak boleh berada di dalam bilik yang berlainan. Contoh, imam satu bilik, makmum satu bilik, yang mana kedua-duanya mestilah berada di dalam satu tempat. Yang kelima, makmum tidak tertinggal daripada mengikuti pergerakan imam sebanyak 2 rukun tanpa keuzuran atau 3 rukun panjang dengan keuzuran. Seterusnya yang keenam, perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali pada bacaan kunut. Yang ketujuh, makmum berniat mengikut imam. Yang ke-8, makmum yakin solat imam itu sah. Yang ke-9, solat imam bukan dalam kategori solat yang wajib diulangi.
Yang ke-10, martabat imam dari sudut jantina tidak kurang daripada makmum. Yang ke-11, imam tidak ummi sedangkan makmum pula baik bacaannya. Yang ke-12, imam yang diikuti tidak mengikut imam yang lain. Baiklah murid-murid, itu adalah antara syarat-syarat sah untuk solat berjemaah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat tata cara kedudukan solat berjamaah. Sekiranya ada seorang lelaki dan seorang lelaki yang dewasa, maka yang di hadapan tu sebagai imam, yang di belakang sebagai makmum. Jika terdapat seorang lelaki dan seorang perempuan, imam berada di bahagian hadapan, yang perempuan berada di belakang sebagai makmum. Sekiranya semua jemaah itu perempuan, maka kedudukannya hanya seorang sahaja berdiri di hadapan, yang lain berdiri di belakang sedikit. Seterusnya, sekiranya ada beberapa orang lelaki, maka kedudukannya ialah seorang lelaki berada di hadapan sebagai imam, yang lain berdiri di belakang sebagai makmum. Jika terdapat beberapa orang lelaki dan perempuan, maka kedudukannya seorang berada di hadapan sebagai imam, yang lelaki lain berada di bahagian kedua sebagai makmum, dan barisan yang ketiga untuk golongan perempuan juga sebagai makmum. Dan seterusnya, jika terdapat ramai lelaki dewasa dan ada kanak-kanak dan juga ada golongan wanita, maka yang paling depan sekali adalah imam. Golongan lelaki dewasa berada di bahagian kedua, iaitu di belakang imam. Selepas itu diikuti oleh golongan kanak-kanak lelaki, dan seterusnya diikuti oleh golongan perempuan di bahagian belakang sekali. Baiklah murid-murid, itu adalah antara kedudukan imam dan makmum dalam solat berjamaah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat makmum masbuk dan makmum muafiq. Okey, kita lihat yang pertama, makmum muafiq. Pengertiannya, makmum yang sempat berdiri betul bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Sebagai contoh, makmum bertakbiratul ihram sejurus selepas imam bertakbiratul ihram, maka makmum hendaklah membaca surah Al-Fatihah sehingga sempurna. Okey, kita lihat suatu situasi. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah disebabkan halangan tersebut, halangan tertentu seperti bacaan makmum terlalu lambat, makmum tidak boleh rokok bersama-sama dengan imam. Makmum hendaklah menyempurnakan bacaannya terlebih dahulu sebelum rokok. Seterusnya, namun jika makmum terlalu lambat sehingga imam sudah berdiri semula untuk rakaat seterusnya, makmum hendaklah terus menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Lalu menyempurnakan rakaat tersebut, dia masih dikira sebagai rakaat yang pertama baginya. Seterusnya kita melihat makmum masbuk. Pengertiannya, makmum yang tidak sempat berdiri betul bersama-sama imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurnanya. Sebagai contoh, semasa makmum bertakbiratul ihram, imam sudah sempurna membaca surah atau sedang rukuk. Soalan kita tengok tindakan yang perlu dilakukan oleh makmum. Makmum terus bertakbir sambil berniat
berdiri sekejap dan terus rokok bersama-sama dengan imam. Jika makmum sempat rukuk serta tumakninah bersama-sama dengan imam, makmum memperolehi rakaat tersebut. Bacaan Al-Fatihah makmum dianggap selesai dengan bacaan imam. Jika makmum tidak sempat melakukan, maka makmum tidak memperolehi rakaat tersebut. Baiklah murid-murid, sekian sahaja perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, murid-murid dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Dan Ustaz doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan sewaktu penerangan Ustaz tadi. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga terus cemerlang, lindung diri, lindung semua.